Kembali bersama langsung bersama kami. Semakin ramai yang telah menerima suntikan vaksin sekurang-kurangnya 1 dos dan angka ini mencecah lebih daripada 5 juta rakyat Malaysia. Angka ini juga termasuk artis-artis dan rakan-rakan selebriti yang juga tampil untuk menyuarakan betapa pentingnya untuk masyarakat di luar sana menerima vaksin. Kita sedia maklum bahawa tanpa vaksin kita tidak boleh melandaikan lekuk COVID-19 dengan secara berkesan kerana apabila kita membuat lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan, kita buka, kita tutup. Apabila dibuka semula, kadar jangkitan akan meningkat. Dan untuk itu kita juga ingin tanyakan dan juga kita wawarkan bagaimana kepentingan dan juga mengapa anda perlu mengambil vaksin. Kita tanyakan kepada mereka yang telah pun mengambil suntikan tersebut. Sangat saya rindukan suara Datin Paduka Julie Sudiro. Kami bawakan kepada anda melalui talian Skype pagi ini. Halo, selamat pagi Datin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi, Terence. Hi, Datin. How are you? Datin menerima vaksin pada tanggal 15 Jun. Jadi, apakah... Minggu lepas lah. Minggu lepas. Apakah pengalaman Datin apabila masuk saja ke PPV untuk menerima vaksin? Boleh ceritakan sepanjang tempoh perjalanan itu dari pintu masuk sehinggalah disuntik? Mula-mulanya macam apa ni, betul ke aku nak buat ni, ya. Tapi lama-lama saya bilang apa pasal pula nak takut, semua terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jadi saya cuma zikir ajalah, masuk dalam situ anak tolak. Masalah apa ni, saya pakai togat, kata anak bilang pakai, ada budak tu tengok dia kasih kerusi roda dan kita terus saja dapat masuk. Jadi bila masuk kita tunggu benda ni proses dalam 1 jam. Dan kita dapat apa ni, sebelum itu dia adalah doktor datang. Habis saya sementara waktu doktor datang tu saya dah prepare apa ni, kasih surat daripada doktor saya sendiri. Jadi saya tak nak banyak soal jawab lah. Kan kita kalau nak takut ke tidak ke nanti susah bercakap. Jadi saya kasih ada surat tu. Doktor yang di sana tu dia tengok, nama doktor tu Nadira. Lepas tu dia pun cakap okeylah, tunggu sekejap. Habis sekejap lagi ada orang lain minta apa ni, taruh form, tuliskan form. Jadi anak saya buat semua, saya duduk ajalah. Orang Datin kenalah duduk aja. Anak semua anak yang buat. Dia duduk kat sebelah saya, dibuatkan. Lepas tu kejap lagi ada lagi satu orang datang, dia ambil apa ni, form tu semua. Dan after that, lepas tu apa ni, datang ada orang pula datang nak injection. Saya kasih, dia bilang apa ni, takut nanti tangan mana yang saya pakai. Saya apa, dia bilang mana-mana pun boleh lah, kanan kiri pun boleh. Saya bilang pasal saya pernah ambil flu injection tangan kanan, jadi saya bilang buatlah sebelah kiri. Mikrofon boleh pegang dua-dua tangan, Datin? Sebelah kiri. Mikrofon boleh pegang dua-dua tangan. Oh, ini. Tak. Kalau nak nyanyi, mikrofon boleh pegang mana-mana tangan. Jadi tak kisah. Tak payah. Boleh. Kanan kiri, alhamdulillah, selepas injection tu, kiri kanan pun boleh jalan. Itu jadi, apa ni, dengan saya dapat injection, dapat vaksin tu, saya banyak kasih tahu dengan teman-teman saya, especially yang veteran artis tu. Jadi mungkin orang pun dapat inspirasi, buatlah. Alhamdulillah, mula-mula semua bilang dia orang dah register tapi tak dapat. Tapi kali ni apa ni, dalam 1-2 hari ni saya tengok semua alhamdulillah orang dapat. Jadi kata ada satu kawan tu, dia bilang dia dapat tapi dia demam. Alhamdulillah saya tak demam apa-apa. Wow. Macam biasa saja. Syukurlah pada Allah ya, yang apa ni, badan tu kuat. Tak dapat feedback. Jadi Datin, sebelum Datin menerima suntikan vaksin ini, ada atau tidak Datin mendengar berita-berita ataupun ura-ura yang negatif berkaitan dengan pengambilan vaksin, dan bagaimana Datin mencari kebenaran? Mula-mula terfikir juga. Kan? Jadi apa ni, betul kan orang ni, semua lama saya bilang, saya kasih apa ni,
Kita mungkin ada gangguan sedikit dari segi talian, Datin. Ya Allah. Kalau nak mati pun tak ada mati. Kalau tu apa ni saya penyakit apa ni penyakit. Itulah dia. Dan nasihat Datin Faruqah kepada warga masyarakat, sebab kita rindukan artis-artis kita buat persembahan, kita rindukan show secara live, dan dengan mendapatkan vaksin ini lebih cepat kita kembali ke aktiviti seperti dulu. Saranan Datin juga kepada masyarakat supaya memastikan mereka sentiasa cek mereka dah daftar ke belum, dan kalau dah daftar pastikan mereka penuhi temu janji mereka. Ya, memang sebetulnya bila kita dapat aja kita pergi temu janji, selepas tu, lepas apa ni dapat vaksin tu, duduklah kat rumah diam-diam, stres banyak-banyak, minum air banyak-banyak. Itu saja yang saya buat. Jadi apa ni yang keperluannya adalah duduk di dalam rumah tu. Jangan keluar-keluar sangat kalau tak perlu. InsyaAllah bolehlah, tak ada apa-apalah. Datin, untuk warga emas yang sentiasa kita utamakan dalam pemberian vaksin, ramai di antara mereka yang masih ragu-ragu untuk berdaftar, ada yang setelah menerima temu janji tidak hadir dan sebagainya. Apakah nasihat Datin kepada mereka? Okey, saya berdoakan juga kepada yang belum dapat veteran-veteran atau artis-artis ataupun orang ramai yang umur dah 70 ke atas macam saya, pergilah. Kita ingatkan satu, kalau kita nak sakit ke, nak meninggal itu, kita kembali kepada Allah. Hasbi Allah ni'mal wakil lah. Kita mesti buat tenangkan fikiran dan percaya benda ni semua datangnya daripada Allah, akan kembali pada Allah. Itulah bagi saya. Tapi jangan fikir saya tak sok sangat, tapi itulah kalau kita nak buat sesuatu, kita mesti buat yang terbaiklah. Dan bagaimana pula dengan ahli keluarga dan rakan-rakan yang lain? Ada di antara yang terdekat yang telah pun mendapatkan vaksin, dan apa yang mereka kongsikan dengan Datin dari segi pengalaman mereka? Anak-anak saya 2 lelaki dan anak menantu 2 perempuan belum lagi dapat, orang dah register. Pasal mungkin kerana disarankan untuk orang-orang veteran atau orang warga emas dulu. Jadi mereka dah register tapi tak dapat lagi. Dan akhir sekali, untuk Datin Faruqah sendiri, di laman-laman media sosial ataupun laman di mana warga masyarakat sering berinteraksi bersama dengan Datin, adakah Datin juga memberikan mereka maklum balas tentang bagaimana pengalaman Datin sendiri? Ya, betul. Kalau saya WhatsApp dengan kawan-kawan ke apa, saya tanya, dah dapat vaksin belum? Saya selalu tanya. Kalau ada orang telefon saya pun tanya. Yang ada sudah, yang ada adalah yang masuk 2 kali. Jadi saya ni sekarang sedang menunggu yang kedua. Kalau saya dapat yang kata dia kat sendiri 12 minggu, tapi minta-minta janganlah sampai 12 minggu. Lambat sangat. Tapi untuk vaksin AstraZeneca, apabila dipanjangkan, sebenarnya keberkesanan itu meningkat sebab itu dipanjangkan. Dan ketika hari yang Datin Faruqah mendapatkan vaksin tersebut, boleh tak Datin kongsikan rutin pada hari itu ada apa-apa kelainan ataupun Datin buat aktiviti seperti biasa sebelum pergi ke pusat vaksin tersebut? Biasa aja, saya datang terus pergi kat rumah anak saya, dekat saya duduk dengan anak saya yang nombor 2. Jadi saya terus pergi ke rumah anak saya yang nombor 1. Jadi kita 3 orang pergi, pasal anak saya yang kedua tu drivekan kereta, dan yang kedua, yang pertama tu tolak saya masuk. Jadi tak ada apa-apa, kita rasa biasa aja. Anak-anak saya ketawa-ketawa, tak ada apa. Ini pengalaman yang sudah pasti akan memberi lebih banyak inspirasi kepada itulah mereka. Itulah dia pengalaman, tak ada apa-apalah. Biasa aja. Lepas biasa sahaja. Saya di vaksin pada 4.30 petang. 4.30 petang. Jadi selepas zuhur, kita solat zuhur dulu. Habis makan pun tak makan sangat apa-apalah.
Jadi sekarang ini Lepas dalam balik waktu... baru rasa lapar. Yang itu memang ramai yang cakap. Itu ramai juga yang cakap sebenarnya, Datin. Dan sekarang ini rutin seharian Datin bagaimana? Dari pagi ke petang, apa antara aktiviti yang Datin buat untuk sentiasa kekal cergas? Untuk cergas ada apa-apa nak fikir-fikir kadang nak juga apa ni buat exercise, tak buat exercise pun, baca banyak-banyak Quran tiap-tiap pagi, baca Quran sampai apa ni tu tengah hari, habis lepas makan tidur. Lepas tidur bangun balik baca Quran, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nice life. Baik, kita semua rindukan nyanyian Datin Paduka secara live. Kalau boleh, produser kita pun seorang peminat setia Datin Paduka. Boleh minta nyanyikan serangkap dua daripada lagu yang Datin Paduka sendiri suka. Favorite Datin Paduka. Kita bagi Datin pilih. Favorite saya memang banyak. Tapi okeylah, saya memang kalau orang suruh tanya menyanyi, saya nyanyi lagu apa ni pasal saya tengok cerita filem tu Racun Dunia waktu saya umur lagi agaknya 5 tahun ke apa. Jadi apa ni komposer tu lagu arwah Pak Zubir Said daripada Singapura. Dia apa ni, saya suka dengan lagu tu kerana liriknya dan itulah dia. Okey, nak suruh saya nyanyi ke? Ya, Datin, silakan. Ya. Okey, astagfirullahalazim. Okay. Angin menderu, dahan jatuh, menimpa batu kuburan. Murai terkejut, berkicau kicauan. Langit mendung diliputi awan. Alamat bumi disirami hujan. Sayang disayang. Okeylah. Wow. Boleh ya? Produser kita, penerbit kita Azlan dan juga semua penonton mengucapkan ribuan terima kasih Datin. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih pada kawan-kawan saya. Ada yang banyak, saya dah WhatsApp semalam, semua tengok saya. Dia bilang saya kalau rindu kat saya, tengok je lah kat TV. Gemuk, kurus sama je, temam. Jadi saya bilang, saya kasih tahu dengan orang, okey, nak rindu kat saya, tengok TV 1, saya akan menyampaikan sesuatu. Wah, berbaloi tunggu. Terima kasih Datin Paduka. Jadi kita kena jaga kita lepas. Betul. Okey. Lepas vaksin, duduk kat rumah. Ambil vaksin, duduk di rumah. Terima kasih Datin Paduka kerana sudi bersama kami. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Nyanyikan serangkap dua bersama kami. Wow. Dapat live, dapat acapella nyanyi secara live. Terima kasih. Dan diharapkan dia dapat mengubah kerinduan dan juga pasti juga memberikan lebih keyakinan kepada rakan-rakan kita untuk memberitahu ibu bapa mereka supaya kita dapat lihatkan tadi Datin pada usia sebegitu pun selepas dos pertama, alhamdulillah beliau tidak ada apa-apa dan bagaimana pentingnya rehat dan bagaimana terus menjalankan rutin seperti biasa sebelum dan juga selepas mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Ya, kecuali lapar. Lapar tu saya rasa Zaliha pun pernah. Ya. Saya tidak ada demam, tak ada sejuk, cuma saya lapar yang agak lama. Lama? Lapar yang agak. Macam mana lapar dia 2-3 hari. 2-3 hari? Wow. Tetapi ia tidak mengganggu aktiviti riadah yang lain. Tapi apa pun kita sarankan dapatkan nasihat daripada doktor anda kalau masih lagi memerlukan keyakinan, tapi kita perlukan mendapat sebanyak mungkin perlindungan dan juga supaya warga masyarakat tampil untuk memenuhi temu janji mereka dan mendapatkan pendaftaran slot vaksin ini. Alhamdulillah saya tak ada kesan kelaparan tu. Kalau lapar 2-3 hari saya tak boleh masuk kerusi ni dah. Ni 2-3 hari masih macam ini. Ni memang faktor genetik kata orang. Baik, apa pun kita